Nak atas. Mana tahan? Comel Ustaz, tak ada besar sikit ke? Janji nampak je. Baik. Ada depan ni. Ada lagi tak yang makan lakang? Tak ada? Kita je ya? Sejuk. Kita jalan koi. Tetap. Dalam 4 orang. Tak baca. Ya, ramai. Jangan nak bagi talimat. Ada hiking. Curah sana tak faham. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita berada di dataran kawasan Jabal Rahmah. Okay, jadi kita tengok lokasi ni yang seluas ni asalnya ialah tempat dinamakan sebagai kawasan Arafah. Okay, Arafah. Jadi dalam Arafah itu ada lokasi dinamakan sebagai Jabal Rahmah. Ini lokasi dia, Jabal Rahmah, dikatakan pertemuan Nabi Adam dan juga isteri Siti Hawa setelah mereka keluar daripada syurga Allah SWT. Dan kalau kita lihat peristiwa yang besar yang berlaku, Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW buat haji hanya satu kali dalam hidup dia. Satu kali dalam hidup dia. Dan setelah itu Nabi kata nak pergi haji lagi akan datang, tak sempat dah sebab Nabi telah wafat. Jadi ini haji wada', iaitu haji terakhir Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi memberikan wasiat kepada mereka yang datang bersama dengan Nabi SAW, itu para sahabat. Iaitu Nabi sebut di antara isi kandungan yang ada pada pada khutbah Nabi SAW, iaitu khutbah wada', iaitu Nabi beritahu apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Itu antara isi batin pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Dan isi batin yang kedua ialah meletakkan, iaitu Nabi SAW beritahu kepada sahabat ialah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan gigi geraham, maksudnya dengan sekuat-kuatnya apa yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Dua perkara kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu isi batinnya supaya mereka ni tahu setelah Nabi dah wafat tu. Dan yang ketiga ialah hendaklah kamu menjaga wanita, sebab wanita ni dah yang melahirkan manusia sewaktu kecil sehingga dia besar, dia menjaganya. Jadi pada waktu itu ramai juga di kalangan mereka tidak menjaga wanita ni dengan baik. Jadi wanita ni terkandung dalam wasiat tersebut nak mengatakan wanita ni antara seorang manusia yang perlu kita jaga, tak perlu kita tindas dia, kerana dia melahirkan manusia dan menjaganya sehingga 9 bulan kemudian membesarkannya. Itu antara orang manusia yang sangat-sangat hebat di sisi Allah SWT. Dan ketika itulah juga turunnya ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan telah aku cukupkan nikmat aku pada kamu, dan aku telah redha Islam telah menjadi agama kamu. Dan menunjukkan ialah itu merupakan ayat yang
Islam ini telah komplit setelah Nabi SAW telah wafat. Maksudnya Nabi telah memberitahu kepada sahabat pada permulaan hijrah Nabi, permulaan Nabi menerima wahyu yang pertama, sehinggalah Nabi wafat. Sewaktu itulah Nabi telah sempurna, telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi risalah telah disampaikan melalui Al-Quran dan juga sunnahnya. Maka hendaklah kita mengikuti cara apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tempat ini jugalah tempat dikatakan tempat pertemuan Nabi Adam AS, kan? Dan setelah mereka keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi maghfirah, bumi keampunan pada Arafah ini, kita rasa panas tak sekarang? Kalau musim haji lagi panas. Sekarang berapa? Kita tengok suhu sekarang 30? 30 boleh cek? Beda. 32 kan? Kalau musim haji bawah 50, 47, 48. Ush. 10 kali ganda lagi. Kepanasan itu menyebabkan waktu itu kita rasa panas. Memang Allah SWT akan menguji manusia dalam keadaan itu supaya kita tengok dia takwa ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalau kita rasa panas, kita akan rasa kita punya kemarahan. Waktu itu dengan keadaan kemah tidak selesa, bilik air tidak selesa. Selama ni aku hidup di rumah dalam keadaan yang selesa, tetapi di sini dalam keadaan yang sangat-sangat tidak selesa. Itulah Allah nak menguji kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situlah mereka keluar dari keadaan yang putih dan balik dari keadaan berdebu, dan menunjukkan itulah kesusahan mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi pada musim haji inilah di padang Arafah, tempat bumi keampunan, bumi maghfirah. Mereka meminta kepada Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Maka inilah tempatnya mereka berada di sini meminta keampunan sebaik-banyaknya. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala akan mengaminkan doanya, dan para malaikat semua pun mengaminkan doa-doa mereka yang berada di pada Arafah ini. Jadi kelebihan, kalau kita datang kat sini nanti, inilah tempatnya, bumi maghfirah, bumi keampunan. Memperbanyakkan doa di pada Arafah pada musim haji, itu pada 9 Zulhijjah. Dan di sinilah tempat permulaannya mereka akan menunaikan haji. Setelah itu barulah mereka akan berangkat ke Muzdalifah, Mina. Setelah itu mereka akan melontar di Jamrat, dan akhirnya mereka akan bertahala, sa'i dan sebagainya. Itulah musim haji yang ada setiap tahun yang berlaku pada waktu itu. Dan inilah tempat mereka akan berkumpul meminta keampunan. Dan sehingga kan dikatakan sewaktu lagi-lagi matahari nak terbenam, lagi mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka tidak melepaskan peluang. Waktu zuhur dan asar tu sangat pendek. Lebih kurang berapa minit dalam tu? 130 minit, 150 minit. Itulah masa yang perlu kita cari untuk kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi peluang tu jangan kita lepaskan. Bagi siapa yang dapat pergi haji lepas ni, bumi maghfirah, keampunan ni kita mencari keampunan kepada Allah Ta'ala. Di sinilah tempatnya. Okey? Jadi kalau sekarang kita nak doa, boleh tak? Jawapan tak adalah. Sebab apa? Bukan tempat dia lagi, bukan masa dia lagi, dan juga bukan waktu dia lagi. Jadi sekadar kita datang untuk ziarah, mengambil ibrah. Tempat bumi maghfirah inilah tempat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Jadi itulah, kita akan sambung dalam panas pula. Panas ni, saya pun panas. Okey, so kita bergambar dulu. Lepas bergambar, lepas tu ambil gambar masing-masing. Lepas tu baru kita naik bas lah. Okay, boleh?